Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah alaina bihikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini amin. Apa yang mana? Surah 11. Dan pada ketika itu Oke, jadi kita tengok muka surat 11 apa 15 sebelah bawah. 15 sebelah bawah kalau kitab yang ini lah, sampai yang ada kitab yang ini. Jadi ayat dahulu menyebutkan tajuk yang kita belajar sekarang ni al-faslus tsani bima yushahiduna biqulubihim min wujudil haqqi wa ghairihi. Pasal pada menyatakan musyahadah mereka itu dengan hati-hati mereka daripada wujudul haq, ada al-haq. Apa makna ada al-haq Allah Ta'ala? Wa ghairihi, mana wa ghairihi, dan lain daripadanya, mana ada Allah Ta'ala dan lain daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni sebagaimana yang ma'ruf bagi kita, sebelum daripada menjadikan makhluk, dia ni dipanggil dengan kanzan makhfi, rahsia yang tersembunyi. Tak ada siapa yang menghukum tentang kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila sampai masa Allah Ta'ala zuhirkan makhluk yang bernama Nur Muhammad, daripada Nur Muhammad itu zuhirkan makhluk-makhluk yang lain. Jadi ketika Allah Ta'ala zuhirkan makhluk yang lain, macam sekarang ni, wujudlah muta'allaq, tempat sangkut nak hukum kata wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, Allah Ta'ala itu jadi kanzan makhfi, rahsia yang tersembunyi. Jadi bermakna kita ni makhluk, Allah Ta'ala tu khaliq, Allah Ta'ala tu al-haq, kita pun al-haq juga. Kenapa kita al-haq? Sebab bayang-bayang tu menunjuk di atas wujudnya Tuhan bagi bayang. Bila kita memandang kepada makhluk, erti kata wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tajuk yang dulu kita bahas balik. Okey, jadi ayat yang terakhir yang kita belajar dulu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa takut ia akan Allah, nescaya menjadikan Allah Ta'ala baginya akan kemudahan daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Bermakna takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, takut ni terlepas kenal. Budak kecil kalau dia tak kenal ular, dia pegang. Tapi kalau dia tahu ular tu berbisa, bahaya, dia tak berani lah. Betul tak? Macam tu juga kita ni, kita tak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpunca kita ni berani buat dosa, berani buat tu, berani buat ni. Tapi kalau kita kenal betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah dunia ni aman. Itu ayat yang kita bercerita dahulu. Jadi kita tengok pada pengajian hari ini, dan pada ketika itu baru jadi bersih. Bila orang dah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketakwaan tadi dia setelah mengenal Allah Ta'ala. Kalau dia tak kenal Allah Ta'ala, dia tak akan dapat takwa. Takwa ni bukan di mulut. Nabi kata at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi kata 3 kali. Ketakwaan tu di sini, ketakwaan tu di sini. Apa mana di sini? Di hati kita. Hati kita yang merasai, ya, memandang kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dipanggil takwa. Bukan di mulutnya. Oke, jadi mana bila seseorang tadi bertakwa kepada Allah Ta'ala, baru jadi bersih dan jernih dan hening zuhirnya dan batinnya. Barulah nampak zuhir dan batin tu kosong daripada yang lain. Kenapa kosong daripada yang lain? Sebab di kita ni tak ada apa-apa pun. Kalau hampa perasaan hampa orang kaya, hampa tu perasaan saja, bukan kaya pun. Hampa tu mazhar kekayaan Allah. Kalau hampa yang alim, ilmu banyak, pengajian sijilnya tinggi-tinggi, itu hanya mazhar tentang ilmu Allah, bukan kita. Kalau kita merasa tengok orang alim, tengok orang alim sini. Hampa nak tengok orang kaya, tengok orang kaya kat sini. Oh, yang tu syirik. Itu orang tak kenal Tuhan.
Jadi bayang-bayang tuh macam saya sebut tadi itu hanya penceritaan tentang wujudnya Tuhan bagi bayang. Kesadaran di hati kita tuh perlu ada rasa menyadari kosong jiwa kita. Kenapa? Setelah kita menyadari hakikat segala sesuatu itu milik Allah Ta'ala, mana ada di kita. Segi syariatnya ya ada harta ni, kalau harta kita jangan orang ambil ikutan, itu syariat dia. Adapun pada hakikat dia yang kita hati kita coba kita kosongkan. Jadi kalau orang mengenal Allah Subhanahu wa taala bersih, jernih, hening hati dia zuhir dan batin. Zuhir dan batin itulah yang dinamakan insan. Zuhir insan itu Muhammad, batin insan itu Ahmad. Paham? Gabungan di antara Ahmad dan Muhammad jadilah insan kita sekarang. Jadi insan itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Insan itu adalah rahasia aku dan aku adalah rahasia bagi insan. Kalau hampa nak tengok Allah, tengok di insan. Jangan cari Allah dah. Cari Allah, mati hidup balik pun hampa tak akan jumpa. Hakikat Allah Ta'ala boleh jumpa. Di hari akhirat tak boleh nak jumpa. Tapi nak kenal Allah Subhanahu wa taala, kenal diri. Yang ulama kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Apa kenal diri dia? Dia kenal diri dia tak ada yang berbuat, hakikat yang berbuat itu Allah. Dia kenal diri dia tak ada yang bernama, hakikat yang bernama itu Allah. Dia kenal diri dia yang bersifat itu Allah. Diri dia tak ada yang bersifat pun. Yang berzat itu pun Allah. Diri dia hanya kenyataan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Tu orang kenal diri. Jadi kosong diri kita. Nah, itu dapat balik kepada Allah Ta'ala. Kalau kita merasa keakuan diri kita, selama kita merasa keakuan diri kita, aku yang berbuat, aku yang pandai, aku yang gagah, aku segala aku, selagi itu kita terhijab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya terhijab kepada Allah Ta'ala ni azab. Betul azab tak? Di atas dunia ni orang dah rasa neraka. Neraka apa? Neraka apabila dia terhijab kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya itu neraka. Nampak zuhir seronok, tapi hakikatnya sengsara. Azab neraka di hari akhirat itu sudah pasti. Itu kita tak nafikan dah. Kita mengajar dalam tauhid banyak bercerita kan. Ini yang kita cerita sekarang. Carilah ma'rifat. Okey. Dan hening zuhirnya dan batinnya itu daripada segala dosa kecilnya dan besarnya. Kan kosong, bersih. Tak ada dah mengerjakan dosa. Dosa besar sematalah dosa kecil yang kita ni sebenarnya kita tak buat dosa-dosa besar, mungkin lah kan. Kita kata segi zahir kita tak buat dosa besar. Tapi dosa kecil banyak. Tu yang kita dalam sembahyang Allahu Akbar hati kita ghaflah lalai. Dosa sebenarnya. Berdosa. Segi zahir syariat diterima sembahyang dia. Batin bagaimana batin bagi syariat dipanggil hakikat, itu fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sembahyang. Laisa lil ibadi salatun illa ma uqila biha. Tiada ada bagi hamba itu sembahyang melainkan qadar apa yang ia fikir dalam sembahyang, apa yang hamba faham, apa yang hamba hadirkan hati ketika sembahyang. Yang tu yang masalah. Jadi bila orang kenal Allah Subhanahu wa taala, kita mengaji dengan guru, jaga zikir kita, jaga apa semua, ketika tu ingatan dia kepada Allah Ta'ala waktu bila dia nak kerja dosa walaupun dosa kecil. Keakuan kita, syirik khafi yang ada pada diri kita, itu semua dosa. Walaupun segi zuhir kita tak buat dosa, kebanyakan waktu kita dalam keadaan berdosa kepada Allah Ta'ala. Melainkan kalau orang yang dah hening macam ni. Dan pada waktu itu jadi berganda-gandalah pahala amalnya yang satu sampai 70 ganda, dan terkadang sampai 700 ganda dan lebih, seperti firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Itu firman Allah Ta'ala. Yang ni mana ulama ada menyebutkan nafas orang yang ahli syuhud seperti pahala 1000 orang mati syahid. Nafas kan, nafas kita ni turun naik nafas kita ni. Nafas satu nafas orang yang syuhud kepada Allah Ta'ala. Apa mana syuhud kepada Allah Ta'ala? Hati dia faham
dia memandang kehebatan Allah Ta'ala, dia mengenal diri dia, itu menyamai pahala 1000 orang mati syahid. Itu yang kadang-kadang sebahagian para aulia, kita tengok amalan dia tak banyak, hampa tengok amalan dia tak banyak, tapi hati dia sentiasa hadir pada Allah Ta'ala dah. Ni turun naik nafas dia berjaga. Yang kita apa? Kita nak nampak beribadat, time kita sembahyang. Itu pun zuhir saja, batin kita kemana halat terbang, tak tahu. Yang ni berganda-ganda Allah Ta'ala bagi 70 kali ganda, 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu. Jadi kalau orang syariat, cara pahala orang syariat, bukan kita menafikan orang syariat ni amal ibadah dia tak sah. Amal ibadah dia sah, tetapi segala amal ibadah dia dapat hasanat. Nama dia, tahu hasanat? Pahala. Segi orang-orang yang arif billah, amalan dia bukan hasanat, amalan dia dapat darajat. Amal darajat, martabat, ketingkatan. Allah Ta'ala angkatkan martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala makin lama makin hampir. Walaupun kita nampak amalan itu sedikit, dia tak sama dengan orang yang mengenal Allah Ta'ala. Dia bukan nanti amalan kita ni banyak, kita nak sujud sampai hitam dahi kita, macam tu ke? Baru Allah Ta'ala pandang, oh orang ni Masya Allah amal ibadat dia banyak. Dia bukan di situ. Ya, kita masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Artinya, arti firman Allah Ta'ala tadi, barang siapa takut ia akan Allah, kalau takut Allah, nescaya menggugur Allah daripadanya akan segala kesalahannya, dan dibesarkan baginya akan balasan daripada pahala. Ini orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang sudah kenal Allah. Tuh, Allah Ta'ala akan hapuskan kejahatan-kejahatan dia apabila hati dia hadir kepada Allah Ta'ala. Itu yang orang yang mengenal Allah Ta'ala makin lama makin dekat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Palahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu balasan yang tak putus-putus. Orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tidur dia pahala. Kita kalau tidur tak ada niatun solehah, habis. Harus sahaja tidur tu. Nak dapat kata pahala tak dapat. Tapi bagi orang-orang yang mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sakit contoh dia tak beramal, dia duduk saja, tapi hati dia bergerak, hati dia hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ni balasan yang tak putus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kelebihan atas diri dia. Dan pada ketika itu cemerlanglah cahaya imannya dan Islamnya. Bermakna cemerlang, nyata, cahaya, nur Islam, nur iman. Bukti keimanan dia, bukti Islam dia itu sebenar, Allah Ta'ala nampakkan. Itu haibah bagi diri mereka tu ada, nyata. Kenapa? Sebab di hati dia tu kenal Allah Ta'ala. Sebab apa? Az-zuhir yadullu alal batin. Zuhir tu menunjuk di atas yang batin. Bermakna kalau batin tu mengenali Allah Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifat kepada Allah Ta'ala, yang zuhir Allah Ta'ala buktikan. Pembuktian tentang batin dia itu nyata, ya, bagi orang yang Allah Ta'ala perkenalkan. Bagi orang yang jahil, dia tak mandang apa-apa, walaupun dia duduk dekat orang-orang yang hebat dengan Tuhan, orang arif billah, tetapi pada pandangan dia menyusahkan. Serabut pala tengok dia, contoh dia. Tapi bagi orang yang mengenal, hanya jauh hari mengenal Ma'nikam, tahu? Hanya jauh hari yang mengenal Ma'nikam. Ini siapa-siapa yang Allah Ta'ala pilih. Kerana jadilah merdeka, kerana jadi merdekalah ia daripada segala aghyar. Aghyar mana selain daripada Allah Ta'ala. Dan akdar mana kekeruhan-kekeruhan maksiat. Orang yang macam ni tak ada aghyar, tak ada akdar di dalam hati dia. Hati dia hanya hadir kepada Allah. Hati dia hanya syuhud kepada Al-Haq. Faham? Hati dia memandang kepada Al-Haq setiap masa. Yang mana dengan pandangan dia tersebut, pandang satu, nampak. Itu sebenarnya Allah Ta'ala kira tu, Allah Ta'ala angkat dia. Kita ni pandang kiri kanan depan belakang, apa benda pun kita tak tahu. Orang arif billah makin dia pandang, apa juga kiri kanan depan belakang atas bawah dia pandang, hati dia hidup makin kuat dia mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak sama dengan kita. Yang kita perlu mengaji,
perlu ada amalan, perlu memperbanyakkan selawat, istighfar, zikrullah dan lain-lain, supaya hati kita itu hidup, kita dapat memandang. Dan dapatlah pada waktu itu orang yang arif billah, orang yang mengenal Allah Ta'ala, dan dapatlah pada waktu itu engkau memutuskan segala aqabat, artinya segala tangga dan tingkat. Aqabat ini mana? Halangan-halangan. Dia halangan-halangan kita ini banyak lah. Kalau kita mengaji dalam kitab Minhajul Abidin, siapa yang biasa mengaji, dia mesti jumpa yang pertama aqabatul ilmi, halangan. Yang pertama tuh halangan. Bagaimana kita nak mendapat ilmu? Sebab ilmu itu petunjuk. Al-ilmu nurun. Untuk kita nak mendapatkan ilmu itu halangan-halangan itu banyak. Jadi kalau kita melepasi aqabah ilmu, kita nak beramal pula dengan ilmu. Betul. Pertama ilmu, kalau tak ada ilmu bermakna amalan kita ditolak. Kan? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ada ilmu, amaluhu mardudatun, amalannya mardudah, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak melepasi aqabah ilmu tu, halangan ilmu tu banyak, susah. Oke, terlepas. Lepas aqabatul ilmi, kita nak beramal. Ada aqabah lain pula, halangan yang lain. Mana aqabah yang lain? Aqabatul awaik. Macam mana aqabatul awaik? Ini ke depan kita akan belajar semua ni. Ini saya ceritakan dulu. Nafsu, syaitan, dunia, manusia. Ini empat. Empat ni pula yang menghalang kita nak beramal, payah. Lepas pula aqabatul awaik, kita mujahadah aqabatul awaik. Ada pula aqabatul awarid. Awarid bermakna halangan yang melintang depan kita. Apa dia? Pikir masalah rezeki. Ini aku kalau nak mengaji, nak beramal, nak apa semua, macam mana aku nak kaya? Macam mana aku tak yakin anak aku nak hidup? Itu halangan tak? Semua halangan. Last sekali nanti kita belajar aqabah, ada aqabatul bawa'is. Last sekali kita nak belajar aqabatul hamdi wasyukri, halangan kita menjadi orang yang memuji kepada Allah Ta'ala dan orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi daripada halangan-halangan tersebut perlu ada mujahadah tak? Perlu ada mujahadah. Jadi halangan-halangan itulah yang dipanggilkan dengan musibah. Musibah. Sampai bila musibah kita ni? Selagi hamba bernyawa, selagi itu musibah ada. Bermakna selagi kita bernyawa, selagi itu halangan ada. Itu standard kehidupan manusia. Jadi dengan aqabah yang kita lalui di hujung sekali, bagaimana kita nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala? Supaya apa? Supaya kita ini jadi hamba yang bersyukur. Ya, hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita kenal apa kurniaan Allah Ta'ala kepada kita, sedangkan benda bukan ada apa pun di diri kita. Kayak hampa lahir dulu, ada harta tak? Telanjang semua lahir. Hampa lahir dulu, ada ilmu tak? Semua tak ada. Jadi mana kita muhasabah diri kita balik. Ini dipanggil segala benda. Tadi dia ada 7. Nanti kita mengaji dalam Minhajul Abidin, ada 7 aqabah. Kita kena lepasi satu persatu, baru kita sampai kepada Tuhan. Oke? Tadi kata segala aqabah artinya segala tangga dan tingkat. Halangan lah bahasa kita ambil ringkas. Dan terlepas daripada segala awaik. Apa mana awaik? Artinya segala yang menegah akan orang yang hendak berjalan kepada Allah Ta'ala. Ini yang saya sebutkan tadi, dipanggil aqabatul awaik. Dia ni kalau aqabatul awaik ni, kalau ada di diri kita salah satu daripada 4 ni, tertutup sama sekali jalan kita nak sampai kepada Allah. Tertutup, terhalang sama sekali, memang takkan dapat. Saya dah sebutkan tadi apa dah? Nafsu, syaitan, apa? Dunia, manusia. Nafsu kita nak bunuh, nafsu itu tak boleh. Sebab apa nafsu nak bunuh tak boleh? Sebab nafsu itu sebenarnya diri kita, nyawa kita.
roh kita. Roh nih kalau dia naik ke atas dia dipanggil akal. Kalau dia turun martabat ke bawah dia dipanggil nafsu. Sebenarnya diri kita ampun nak bunuh nafsu mati sampai kampung kali. Tak boleh bunuh. Tapi nafsu ni kena didik, kena ajar dia supaya apa? Dia kenal. Bagaimana cara mendidik nafsu? Dengan mukhalafah, menyalahi. Nafsu nak buat jahat, kita kena menyalahi. Nafsu tak nak bangkit sembahyang subuh, kena menyalahi, baru dapat halang. Kalau kita layan, dia habis. Kalau dalam Burdah dia kata nafsu ni seperti apa? Kal Fatimi, budak yang menyusu. Budak yang menyusu ni, kalau kita tak halang dia, nanti dia pergi sekolah pun bawa botol susu kat sekolah. Balik kat rumah dah 7 tahun, minta botol susu lagi. Ini kan, kalau nafsu watak dia macam tu. Dia kena menyalahi. Okey, itu utama. Yang kedua, syaitan. Syaitan ni watak dia macam serigala. Tak serigala. Serigala ni dia bukan berani terkam kita, tapi kalau kita ghalib, dia terkam. Tapi kalau kita beringat, berjaga, dia beringat juga, dia tak berani. Syaitan tu macam itulah. Bila hati kita nak ghaflah, lalai dengan dunia, dengan apa semua, ketika itu dia masuk. Sebab di jantung masing-masing ni ada istana iblis. Dia di belah bawah sekali. Belah bawah jantung kita tu ada darah hitam. Darah hitam ni nak buang, pergi bedah pun dia tak hilang ni. Yang Nabi kata itulah istana iblis, tempat iblis berbisik. Tapi kalau orang tu ingat Allah, zikrullah, Allahu kecontoh dia tak berani mendekat tu. Bisikan-bisikan daripada iblis tu dah agak jauh, dia tak berani mendekat. Tapi kita kena kenal lah. Kalau kita tak kenal iblis tu, macam mana kita nak menjauhi dia? Nomor 3, dunia. Apa makna dunia? Dunia ni masyaghalaka an ibadatillah. Apa yang menyibukkan kamu, menghalang kamu daripada mengibadatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab nak pulun, nak dapat sembahyang pun dah ramai dah orang zaman sekarang. Ramai. Saya biasa bekerja di luar-luar. Di Johor dulu saya biasa bekerja waktu zaman ngaji pondok dulu. 1000 lebih orang Melayu di MSI tu. Surau ingat. Kalau keseluruhan kecil sikit lah, surau lebih kurang besar sikit lah. Tak penuh ni surau ni sembahyang ni waktu zuhur. Kemana yang ribuan, ratusan orang tu kemana perginya? Main judi, tidur. Tu orang Melayu kita tak sembahyang. Tapi duit nak cari. Allah dia kata. Kita ni dengan minyak-minyak di badan sembahyang lagi. Itu kita boleh tengok zaman sekarang, kita lagi tak tahulah macam mana. Takut. Sebab apa? Sebab keduniaan. Apa juga yang menyibukkan kamu daripada mengibadatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dipanggil dunia. Tapi kalau harta kita banyak, sedangkan sampai waktu kita mengaji boleh mengaji, sampai waktu beramal boleh beramal, apa semua dunia kan yang kita buat? Tak. Bukan dunia. Bukan nanti benda tu banyak baru dipanggil dunia, dah. Ini pun bahaya juga. Yang keempat, yang terakhir, yang bahaya, yang menghalang kita, yaitu manusia. Yang paling dekat dengan kita, musuh kita siapa dah? Isteri kita. Musuh dalam selimut. Kalau tak pandai itu, tak pandai didik apa semua menjahannamkan. Ataupun kawan-kawan yang tak, makin kita berkawan, dia tak menarik diri kita dekat dengan Tuhan. Kalau makin berkawan, bahkan salah satu golongan orang yang duduk di bawah naungan arasy itu siapa? Orang yang berkawan kerana Allah, berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Itu dapat naungan arasy. Tapi kalau kawan tadi, makin kita berkawan, makin kita jauh kepada Tuhan, itu bukan kawan namanya. Yang ni bahaya ni. Nak berzikir sikit, mereka datang. Nak buat kerja sikit, mereka datang. Lepas tu menyembang 2-3 jam, habis masa kita macam tu. Itu bukan dia tu. Itu ganggu. Itu kawan yang menghalang kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak manusia passion macam tu? Ada belum tu.
Kita ni macam-macam kerja kita nak buat kan. Dia datang nak kira dia sahaja. Ini semua halangan-halangan kita nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat 4 benda ni. Kalau ada salah satu daripada 4, confirm seseorang ni tak akan sampai kepada Tuhan. Senang kan? Dia menegah sama sekali. Berbeza awarid. Awarid itu dia halangan juga, tapi agak rendah sikit. Ni kalau awaid ni ibarat gunung. Dia terhalang terus, tak nampak. Kalau gon kat depan kat jalan tu boleh lagi kereta slow, tapi lepas. Tapi kalau dah gunung jalan tak ada, macam mana apa nak melepasi? Oh tu payah tu. Ini yang kita nak bicara sekarang. Ya. Dan terlepas daripada segala awaid, artinya segala yang menegah-negah akan orang yang hendak berjalan kepada Allah Ta'ala, yaitu hawa nafsu yang saya sebutkan tadi, dan dunia, dan syaitan, dan segala makhluk. 4 kan? 4 benda ni kena beringat. Yaitu seperti anak bini, anak dan bini, dan harta. Ini contoh makhluk. Anak kita boleh menegah dah kita sampai kepada Allah Ta'ala. Boleh tu. Terlalit dengan anak kita, dengan anak kita tak beri didikan agama, kepahaman agama. Ini kesalahan-kesalahan mak ayah zaman sekarang. Dia tak salah nak mengajikan anak tu, mengajikan akademik, ngajikan lah. Saya kata tak haram pun mengajikan. Tapi kalau tak ada dibagi didikan agama fardu ain kepada anak kita, dia makin lama makin membesar, hampa nak jawab macam mana dengan Tuhan? Bermakna apa yang hampa buat tu berdosa tak katanya? Berdosa. Dosa tu yang menghijab diri kita. Jadi bermakna anak ni ujian dah untuk kita. Begitu juga isteri kita, bini kita ni ujian. Patutnya malam pertama perkahwinan, ini musim cuti ni, musim orang berkahwin. Malam pertama berkahwin dah tanya dah ni tanya ilmu tauhid faham ke? Sifat 20, makna la ilaha illallah, hukum haid, cara berwudu, cara sembahyang apa semua. Ini kita kena tanya dah. Ni yang kahwin pun tak reti. Tanya tu imam nak mengucap syahadah pun tak ada sebahagian, sangkut lagi. Ni yang kahwin ni, mengucap 2 kalimah syahadat pun sangkut lagi tu. Ni apa cerita? Nak bawa anak orang. Sebenarnya tu ujian yang besar atas diri dia. Di hari akhirat jangan kita anggap oh aku beramal ibadat, kita tak bagi didikan kepada isteri kita. Sangkut isteri kita, kita sangkut. Faham? Sebab apa? Sebab kita ambil isteri kita sebagai amanah daripada Allah Ta'ala. Apa makna amanah? Kullukum ra'in. Tiap-tiap kamu ni penjaga amanah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang amanah yang Allah Ta'ala berikan. Abang, jom sekali kita masuk neraka. Dah abang tak didik saya. Macam mana waktu? Tengok. Masalah kita nanti. Jadi ini menghalanglah kita sampai kepada Allah Ta'ala. Menghalang kita sampai kepada Allah Ta'ala kalau kita ilmu tak ada. Dan harta kita. Jadi mana 4 benda ni ya? Nafsu, syaitan, dunia, manusia. 4 benda. Dan terlepaslah pula ia daripada segala awarid. Ini yang saya sebutkan tadi. Awarid itu mana artinya segala yang melintang di jalan. Gon lah, kita kata gon kat jalan tu. Ada banggul, bonggok. Bonggol. Memutuskan akan jalan. Yang ini agak rendah. Memutuskan akan jalan orang yang berjalan kepada Allah, yaitu berkehendak kepada rezeki yang banyak. Ini yang saya kata tadi. Awaridnya apa dah? Bila kita dah melepasi 4 aqabah awaik tadi, dia akan datang pula masalah lain. Aku ni kalau mengaji, kalau beramal ni macam mana rezeki anak aku ni nak makan apa? Ya. Kalau mengajikan agama ni dia ke depan nak hidup macam mana? Ni gangguan besar. Wah, rezeki kita sudah siap tak? Maqam li nafsika la takum bihi li ghairika. Apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kamu, la takum bihi li ghairika. Dia tak akan pergi ke tangan orang lain. Apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk orang lain, dia tak akan pergi ke tangan kita. Ini yang kita hidup, rezeki kita daripada kita lahir sampai sekarang, kita tengok kehidupan kita, banyak mana rezeki yang kita dapat. Sebenarnya sudah siap dalam ilmu Allah Ta'ala. Tapi yakin kita ni tak ada. Faham? Yang yakin itu tak ada, yang menghalang kita nak sampai kepada Allah Ta'ala. Dia melemahkan semangat kita untuk melakukan amal ibadat. Dia melemahkan semangat kita untuk mencari ilmu. Siang, tak salah siang kita bekerja. Malam ada peluang antara maghrib dan isyak, carilah ilmu, kepahaman apa yang patut. Ini semua nak balik lah.
Amar ummati ma baina sittin wa sab'in. Kebiasaan umur umat aku, Nabi kata barang yang antara 60 ke 70 ya. Panjang ke 60 70? Muhasabah diri kita. Tahu mana dah umur kita sekarang? Saya tahun depan setengah abad dah, tahun depan. Setengah abad dah kira asal dah ni. 10 tahun lagi masuk maghrib dah ni. Ni yang siapa sampai 60 apa semua patutnya kena ada dah. Kita nak balik. Cakap lah. Bukan saya nak menakut-nakutkan ya. Saya bagi rangsangan, bersedialah kamu. Nanti kamu menyesal. Percaya cakap ya. Menyesal nanti tak sudah. Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi orang aqabatul awarid itu benda apa? Berkehendak kepada rezeki. Mana hati itu tak mempercayai rezeki apa benda yang menjamin kehidupan kita. Sedangkan semua sudah siap lah. Ni yang kita bulan-bulan dapat banyak tu, dapat banyak ni, sebulan ni berniaga dapat banyak tu, banyak ni. Sebenarnya sudah siap dah dari ilmu Allah Taala. Yang kita ni hanya menzuhirkan apa yang Allah Taala tentukan sahaja. Keyakinan kita letak di mana ketika tu. Okay. Yang banyak dan yang sedap-sedap, lazat-lazat, dia nak kehidupan dia macam tu. Nanti kalau aku hidup, kalau tak sama orang lain duit tak ada, jadi aku tak seronok. Itu yang menghalang kita. Sedangkan dunia ini bukan tempat berseronok. Dan berkehendak kepada dunia, ini yang ketiga. Berkehendak kepada dunia dan kemegahan. Ini halangan. Berkehendak kepada dunia, mana benda selain daripada Allah Ta'ala. Dunia, perkataan daripada apa? Muzakkar dia kata adna, muannas dia kata dunia. Apa mana adna? Yang rendah, yang lekeh. Dahlah makna itu yang rendah, yang lekeh. Pakai lafaz muannas, perempuan, bukan lafaz muzakkar, bukan pakai lafaz laki-laki. Itu nak kata, Nabi kata ad-dunya jibatun wa talibuha kilabun. Dunia itu bangkai, dan yang menuntut mencari pada bangkai itu adalah anjing-anjing. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Siapa hati dia berhadap betul-betul nak tu nak ni apa semua, sanggup tipu orang, sanggup menayang orang lain, itu Nabi kata anjing-anjing yang berkeliaran, bangkai pun disapu, daging elok pun disapu. Faham? Ramai sekarang ni. Yang menipu banyak tak sekarang ni? Asal dapat. Itu yang menghalang kita. Dan kemegahannya kemegahan dunia. Kemegahan daripada pangkat-pangkat, harta-harta dunia, itu semua menghalang. Dan datang bagi kesusahan, bagai-bagai kesusahan dan kedatangan bala dan kesakitan. Ini sebahagian daripadanya. Awarid juga. Tadi orang pagi kita bercerita tentang kenikmatan, tapi kadang-kadang Allah Ta'ala uji seseorang dengan kesusahan. Harta tak ada, lepas tu datang sakit. Na'udzubillah, saya pun tak mau. Saya berharap janganlah Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kamu bebankan atas kami benda yang tak tertanggung. Kita tanam. Kalau saya tertanggung dengan apa yang ada pada saya tertanggung, silakan ya Allah. Kita takut apa? Bila Allah Ta'ala uji kita dengan berat-berat, ketika itu melompat tak? Na'udzubillah, ujian. Jadi mana ada orang yang Allah Ta'ala uji dengan kesakitan, ujian dengan kepayahan, itu semua halangan-halangan, dipanggil awarid, yang menghalang ia sampai kepada Allah. Selama mana? Selama mana hati dia tak reda. Kalau hati dia reda, tenang. Okey, hari ini Allah Ta'ala bagi kita sakit lah, contoh dia sakit, hati kita menerima, ya Allah, inilah takdir yang kamu tentukan atas diri aku. Aku nak elak tak boleh. Aku berharap berilah kesembuhan kepada aku ya Allah. Allah Ta'ala bagi kita susah, contoh dia harta tak ada. Ya Allah, aku redha dengan takdirmu. Ya Allah, berilah kemudahan rezeki kepada aku, supaya kita takut. Allah Ta'ala uji kita satu benda yang kita tak tertanggung. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kepakiran itu menyebabkan seseorang menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memanglah kepakiran itu salah satu musibah, halangan kita, ujian kita. Tapi bagaimana kita nak menghadapi? Yang itu benda itu yang penting. Asas dia apa dah? Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i fala yattakhidh rabban siwa'i.
Barang siapa tak sabar dengan ujian aku, tak redha dengan qada aku, carilah Tuhan selain daripada aku. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cabar, hang tak sabar dengan ujian aku, sakit ke, harta tak ada ke, walam yarda bi qada'i, tak redha dengan qada aku, ketentuan aku, ni aku yang menentukan kehidupan kamu macam tu macam ni. Carilah Tuhan, fala yattakhidz rabban siwa'i, carilah Tuhan selain aku. Ada ke? Tak ada. Tak ada apa sedap. Terima, selesaikan dengan cara yang baik. Tahu? Kita selesaikan. Contoh, duit tak ada. Jumpa kawan, jumpa tu imam saya duit tak ada, saya nak pinjam tu imam duit. Boleh tak? Tu kata boleh pinjam tu imam. Okey. Selesaikan cara yang terbaik. Jangan kita jadi gelisah tak tentu hal. Lepas tu kita pula menyalahkan takdir kita. Tak ada dalam hidup ni aku yang paling susah yang Allah Ta'ala tentukan. Allah, kenapa lah aku macam ni, dia kata. Yang ni kalam-kalam yang kita takut dengar. Kenapa lah aku macam ni? Kenapa? Tak mau. Pasal kehidupan, kesusahan kena lalui tak? Kena lalui. Sebenarnya Allah Ta'ala uji kita tu, Allah Ta'ala sayang kita tak? Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala sayang kita. Bahkan kadang-kadang kita kehidupan bab rezeki, bab apa semua Allah Ta'ala sekat. Memanglah kalau kita banding dengan orang lain, contoh banding orang lain, hati kita gelisah. Tengok jiran wildfire warna hitam masuk, wow. Kita pun berbulu mata kita tengok. Tengok dia masuk buat rumah pula, oh sakit hati kita. Kalau kita pandang jiran kita. Tapi kalau kita memandang Rasulullah, siapa makhluk yang paling abdal? Wa abdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna pamil anasyiqaqi. Abdal makhluk atas jalan itlaq itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad itu macam mana? Dia meninggal ada harta tak, saya nak tanya? Tak ada. Hanya ada satu baju besi ya, baju perang dia. Itu pun masih digadaikan kepada seorang Yahudi yang masih belum ditebus lagi ketika itu. Itu wafatnya Rasulullah. Sedangkan dia ni seabdal makhluk di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita pandang kepada Rasulullah, sejuk hati kita. Tapi kalau kita pandang kepada orang lain, gelisah kita. Baik kita pandang kepada Rasulullah. Ini cara kita memandang dalam kehidupan. Jangan kita nisbah kepada orang lain. Kawan kita tengok, oh anak-anak dia berjaya, mudah kita nak ni. Habis Rasulullah anak-anak dia tinggal mana yang betul-betul meninggalkan generasi seorang saja, Siti Fatimah saja. Anak lelaki wafat habis. Yang tu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tu pandang di Rasulullah, jangan dipandang ke orang lain. Kalau pandang ke orang lain kita gelisah. Hidup ni tak lama, saya kata. InsyaAllah kita lalui kesusahan. Yang penting Allah Ta'ala itu sampai masa Allah Ta'ala angkatkan martabat kita di sisi dia. Hampir kita kepada Allah Ta'ala. Cukup. Apa-apa. Mati kita. Zulkarnain setara hebat. Dia apa Zulkarnain? Tahu kan Zulkarnain? Raja, salah satu raja Islam yang memerintah di antara Masyriq dan Maghrib. Raja. Di antara timur dan barat dia yang memerintah. Tapi bila dia sudah meninggal, dia pesan, kalau aku meninggal nanti, aku pesan kepada semua yang mengurus jenazah aku, hang buatkan keranda aku ni tebuk kat tepi kiri kanan. Nanti bila masukkan aku dalam keranda, keluarkan tangan aku kiri dan kanan, dia kata. Orang pun ikut wasiat. Lepas tu usung jenazah aku, bawa ke kubur. Dia pesan macam tu. Orang buat. Bila keluarkan tangan dia, Zulkarnain raja, tangan itu bukanya ni ketika orang usung. Raja besar, mati bawa apa, saya tanya? Ada apa di tangan? Kok lah mamah masih dipegang lagi, nak bawa ke kubur? Tak ada, tangan macam ni ya. Sedangkan dia raja di antara timur dan barat. Itu peringatan. Sejarah dia macam tu disebutkan. Tak ada apa pun. Yang kita nak bawa balik, ni kenal kita kepada Allah, amal ibadat kita yang Allah Ta'ala pandang, yang betul-betul ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tenangkan apa yang ada, yang kita dapat sekarang ni, tenang, terima, jangan gelisah. Okey, itu dipanggil aqabatul awarid, melintang di hadapan kita yang menghalang kita nak sampai kepada Allah. Dan pada ketika itu bila melepasi aqabatul awarid, kita usaha mujahadah lepas.
Dan pada ketika itu baru lepas engkau daripada segala yang memberi cedera dan menegah berjalan engkau kepada Allah Ta'ala. Apa namanya bercedera? Bila cedera, dia tersangkut, kaki cedera, kaki melecet, nak berjalan boleh tak? Kaki luka, nak berjalan boleh tak? Begitu juga orang yang salik kepada Allah Ta'ala, bila cedera salik dia nak berjalan kepada Allah Ta'ala, tak boleh, terhenti. Demikian juga dan menegah berjalan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada halangan-halangan macam ni kita nak balik kepada Allah Ta'ala. Sementara umur yang berbaki dalam kehidupan kita ni sahaja peluang kita. Oh, Ustaz saya dah 60 dah. 60 ni yang kena beringat. Oh, saya dah lebih ni kena beringat. Kena ada dalam diri kita. Yang sudahlah, yang dah lepas-lepas lah. Kita pun kadang kita koplah lalai, kita tak belajar mungkin. Tapi hari ini kita dah belajar. Gunakan waktu yang berbagi sebaik mungkin. Habis umur kita habis, tak ada dah peluang kita. Pakat tu sahaja. Okey, ingat ya? Kita nak balik kepada Allah Ta'ala semua. Dan dapatlah pada waktu itu, ini orang-orang yang melepasi aqabatul awaid, dapatlah pada waktu itu bertambah ilmu engkau dan ma'rifat engkau kepada Allah. Bila kita dah melepasi satu persatu, Allah Ta'ala akan tambahkan ilmu. Apa makna ilmu? Pengetahuan kita kepada Allah dan ma'rifat kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pengenalan dan ilmu tersebut dia tak ada dapat dalam buku, dalam kitab-kitab, kita tak jumpa. Yang ni ilmu yang kita dapat tuliskan. Sedangkan ilmu-ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepahaman-kepahaman ni, yang ni siapa-siapa yang Allah Ta'ala kurniakan, itu yang Allah Ta'ala buka, Allah Ta'ala bagi. Inilah murad, mana kehendak firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Artinya, dan takut oleh kamu, mana bertakwa oleh kamu. Kalau bertakwa saya sebutkan tadi apa dah? Kenal oleh kamu akan Allah, baru kamu bertakwa. Kalau kamu tak kenal Allah Ta'ala, mulut kata bertakwa. Nah, takwa diambil daripada perkataan wiqayah. Nah, coba tasrif tu Imam. Waqa yaqi wiqayatan. Isim masdar dia takwa. Isim masdar dia kata takwa. Wiqayah ni ibarat kalau kulit pelam, buah pelam tu kulit tu. Kalau kulit tak ada, buah rosak, isi rosak tak? Isi rosak. Begitu juga kalau tak ada ketakwaan, bermakna diri kita rosak. Ketakwaan tadi macam mana? Ketakwaan itulah dipanggil mengenal Allah Ta'ala terlebih dahulu. Jadi bermakna kalau tak mengenal Allah Ta'ala, diri kita ni rosak. Diri kita ni jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dunia matlamat kehidupan yang Allah Ta'ala jadikan, bukan. Yang ni orang tertipu banyak ni. Kalau dia pulun sebenarnya Allah Ta'ala jadikan dia jauh kepada Allah Ta'ala. Okey? Best. Dan memberi ketahui akan kamu oleh Allah Ta'ala akan ilmu ma'rifat akan dia. Allah Ta'ala bukakan kepahaman, pengenalan. Dan sabda Nabi, man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Artinya, barang siapa beramal ia dengan ilmu yang mengetahui ia akan dia. Mana dah ada ilmu beramal. Bagaimana kita nak beramal kalau seandainya kita tak kenal? Oh, tadi sembahyang beramal, tapi tak tentu lagi saya kata yang sembahyang tadi. Allahu Akbar, otak kita ke mana ada. Kalau sembahyang ni apa makna sembahyang? Mengusul diri. Itu orang panggil usolli. Mengusul diri. Apa makna mengenal diri? Mengusul diri itu mengenal asal kejadian kita. Kita lahir daripada mak ayah kita. Mak ayah kita daripada tok nyang sampai Nabi Adam. Nabi Adam daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu step-step dia. Kita mengenali satu-satu. Siapa dia Nur Muhammad, siapa dia Adam, siapa dia mak ayah kita, siapa dia guru kita, siapa dia diri kita. Itu baru dipanggil sembahyang.
Kalau setakat kita rokok, sujud, apa semua ni, bukan lagi. Tapi sah, bukan saya kata tak sah. Nanti orang awam kata, apa Ustaz ajak macam tu. Saya bukan kata tak sah. Segi syariat ada sah, tapi darajat di sisi Allah Ta'ala tak ada. Sebab ada lagi khayal di dalam sembahyang. Dia tak kenal diri dia, tak kenal asal usul dia. Okey, barang siapa beramal ia dengan ilmu yang mengetahui ia akan dia, nescaya mengurna akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu yang tiada mengetahui ia akan dia. Ni Allah Ta'ala bagi ilmu yang tak perlu belajar, kepahaman-kepahaman yang kata ilmu yang tak terdapat di dalam kitab-kitab. Banyak tak? Banyak. Bahkan sebahagian ulama menyebutkan hanya 30% sahaja makrifat yang Allah Ta'ala bagi di atas dunia ni. Ada lagi 70%. Setara 30% yang Allah Ta'ala buka ni, orang arif billah yang betul-betul kenal Allah Ta'ala, wali besar. Oh, luar biasa. Luar biasa tak apa? Luar biasa. Setara tu baru 30. Banyak lagi tak? Banyak lagi di hari akhirat. Mana ada kita kitab di hari akhirat? Ini pembukaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di dunia ni kita ni tak ada benda-benda tersebut, bagaimana di hari akhirat? Sebagaimana ulama menyebutkan warid kita di hari akhirat mengikut warid kita di atas dunia. Apa makna warid? Kurniaan Allah Ta'ala di hari akhirat bergantung di atas kurniaan apa yang ada di atas dunia ni. Kalau kurniaan ma'rifat di atas dunia ni banyak Allah Ta'ala bukakan kepada kita, insya-Allah di hari akhirat itu banyak. Di atas dunia kita pun tak tahu apa sifat 20 pun tak tahu. Allahu Akbar. Sifat 20 pun tak tahu. Umur dah 40 ke atas dah. Jangan. Kalau hampa tak tahu sifat 20, bagaimana hampa nak faham la ilaha illallah? Saya berani kata siapa yang tak mengaji sifat 20 confirm tak faham makna la ilaha illallah. Confirm tak faham. Bukan terjemah tu tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi kalau saya tanya makna ketuhanan tu benda apa, ini dia kena melibatkan sifat 20. Apa dia sifat istighna, apa dia sifat ibtiqar, kan? Tu imam kena perhebatkan sini pengajian tauhid bagi anak-anak kampung di sini supaya kenal Tuhan. Jangan di hari akhirat nanti tanya tu imam buat ada kerja ni. Tu imam tak buat, jawab sendirilah dengan Tuhan. Tu imam dah buat, anak kampung tak main mengaji juga, jawab sendiri masing-masing. Bukan salah tu imam dah. Faham? Ini mana Allah Ta'ala bagi dah kita ni peluang. Dan iaitulah ilmu yang firman Allah Ta'ala dengan katanya wa'allamnahu min ladunna ilma. Artinya, dan telah kami ajarkan akan Nabi Khidir akan ilmu daripada kami. Apa makna ilmu di sisi Allah Ta'ala? Ilmu yang tak terdapat di dalam kitab. Ini ma'ruf dalam kisah Ashabul Kahfi, ya, surah Al-Kahfi. Kan Nabi Musa bila dia bertanya kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan, siapa lagi ada orang yang lebih hebat ilmu daripada aku? Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni ma'ruf dengan Nabi yang zuhir ilmu syariat. Bila Nabi Musa kata macam tu, Allah Ta'ala kata ada, hang cari seorang pemuda di tempat bertemu dua laut. Bagaimana aku nak tahu tempat bertemu dua laut? Hang bawa ikan. Nanti kalau ikan hang tu hilang, dia mengelonsor, ada setelah tempat dia. Dia pergi dengan Yusha' bin Nun berjalan sampai waktu makan, minta makan. Akhir dia letakkan bekalan tadi. Ada mercik air tersebut, ikan dah mati dah. Air yang di situ tu mercik, kena ke ikan ni, ikan hidup. Itu orang panggil ma'ul hayah. Ma'ul hayah pada diri kita mana? Air mani. Air mani itu ma'ul hayah. Okey. Ikan tu hidup, mengelongsor ikan. Bila Nabi Musa berjalan lagi, dia lapar, dia kata, mana ikan aku nak makan? Saya cari ikan tak ada, mengelongsor dah. Dia kata, oh mana tempat tu? Dia pun cari, jumpa. Bila jumpa, tengok memang ada sungguh Nabi Khidir. Itu alamat dia. Bila dah macam tu, mintalah nak mengaji. Boleh, nanti hang tak sabar ni. Tak apa, aku sabar. Hang mengaji, tapi jangan bertanya. Jangan protes. Itu yang berlaku kali pertama apa dia jumpa, dia rosakkan sampan, kan? Tak? Dia rosakkan sampan. Nabi Musa ni orang syariat. Bila orang syariat boleh tengok ada benda-benda macam tu. Dia tak boleh tengok, dia kata, ini harta orang hang rosakkan buat apa? Satu dia kata, hang tanya lagi hang masalah.
Okey, tak apa. Pergi lagi berjalan. Jumpa budak kecil tengah main. Dia datang-datang, dia kepak kepala budak tu. Mati budak tu. Ya Allah, dia kata, hang bunuh orang pula, dia kata. Aku dah cakap jangan tanya. Hang nak belajar, aku belajar. Itu kita adab. Ni cerita adab. Jangan kita memprotes guru orang ni. Otak kita kadang tak sampai. Kemudian berjalan lagi. Hari ini last. Kalau sekali lagi protes, hang terpisah. Minta makanan kat satu kampung, orang kampung tak bagi. Lepas tu Nabi Khidir nampak satu dinding condong nak tumbang. Nabi Khidir pun angkat dinding tersebut. Nabi Musa pun pergi. Hang buat ni nak makanan orang bagi ya ni. Dia pergi macam tu. Oh, marahlah Nabi Khidir. Kalau macam tu dia kata, okey, takat ni sahaja, habis dah. Aku dah bagi 3 sahaja peluang. Sebelum berpisah, dia terangkan balik. Oh, maksud aku buat apa yang sampan tadi, belakang dia ada seorang raja yang akan mengambil perahu orang-orang miskin, perahu orang. Dan perahu yang aku rosakkan perahu seorang miskin. Kalau aku tak rosakkan, habis perahu dia. Bermakna betul perbuatan Khidir. Ni budak tersebut dia kata, aku nampak budak ni kalau dia membesar dia akan derhaka kepada mak ayah dia. Hari ni aku bagi dia kerana aku sayang dia. Allah Ta'ala sayang pada dia. Matikan dia ketika kecil. Itu yang Nabi Khidir bunuh. Yang dinding tersebut, bawah dinding ini ada harta. Ada harta seorang yang soleh dan anak dia masih kecil. Kalau dinding ini tumbang, harta itu akan nampak. Jadi nanti sampai masa dia tahu harta dia di sini, dia akan ambil. Sebab itu tiang yang aku tegakkan. Oh, macam tu. Bermakna ini orang panggil ilmu yang Allah Ta'ala bagi. Tak ada dalam kitab, tak ada dalam apa semua. Allah Ta'ala bagi ilham orang-orang macam ni. Jadi kalau macam tu, ilmu macam ni. Ini cerita Nabi Khidir, cerita manusia lagi. Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ilmu laduni macam ni pun dia perlu. Kita nombor 1 ada ilmu, yang kedua kena beramal. Bila kita beramal dengan ilmu kita, dah ilmu, tahu, beramal, baru Allah Ta'ala akan bagi. Jadi dalam amalan kita ni jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Betul-betul tauhid lah. Ini kita beramal tapi kita tak tauhid kepada Allah Ta'ala. Sikit kan, apa habis bab sikit. Dan iaitulah ilmu yang dinamakan ilmu laduni, iaitu ilmu yang dibangsakan dia kepada zauqi. Ilmu dibangsakan pada rasa. Artinya pada perasaan orang yang mendapat akan dia kenal Allah Ta'ala ni rasa. Hampa kenal ular, kenal apa, rasa tak? Puk tengok ular, dia automatik cering bulu roma, naik bulu roma. Itu rasa. Ular tu tak gigit lagi, dia duduk depan kita tegak, bulu roma kita naik. Yang tu dia kenal ular tu. Tapi kalau dia tak kenal ular, budak kecil, dia datang merangkap, ular tengah tegak aja, dia pergi ke budak tu, dekat ular tersebut, dia pegang. Kenapa dia pegang? Sebab dia tak kenal. Cuba kalau kita kenal ular tersebut, meremang bulu roma kita. Begitu juga kita kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dibacakan ayat Al-Quran, diceritakan ayat azab apa semua, kita ada merasai dalam diri kita. Itu dipanggil ilmu dzauqi. Seperti yang telah lalu sebutnya pada muqaddimah di sana. Bermula sekalian yang tersebut itu lagi akan datang tafsirnya pada pasal yang keempat insya-Allah. Yang kita nak cerita apa? Aqabatul awaiq ada 4, aqabatul awarid ada 2. Apa dua? Rezeki dan musibah. Ini dia akan terangkan nanti satu persatu nanti dalam pasal yang keempat. Yang ini kita cerita ringkas-ringkas tadi. Faham? Jadi insya-Allah pada pengajian akan datang dicerita ketahui olehmu bahawa makna musyahadah. Ini pentinglah ke depan. Insya pun dah masuklah. Cukup buat. Cukup tak kata dulu. Insya-Allah pada pengajian akan datang kita akan cerita apa makna musyahadah, memandang. Pandang macam mana. Hampa yakin tak elektrik? Ni, kat wayar elektrik kalau ada wayar tu. Kalau ke tembaga dia terbuka. Tak nampak elektrik, harus elektrik bergerak tak nampak. Tapi kalau saya suruh pegang, berani pegang tak? Tak boleh pegang tak? Kenapa tak berani pegang? Sebab yakin alamat ada mana? Swiss berbuka. Itu kita yakin dengan Tuhan. Tuhan tak nampak, tapi bukti Tuhan tu nyata tak makhluk ni. Kenapa kita tak dapat memandang Tuhan lagi?
Nah, itu kita nak cerita apa makna pengertian musyahadah. Yang lanjut lagi pada pengajian akan datang saya akan ceritakan satu persatu insyaallah. Jadi setakat itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ada soalan sini? Kalau ada persoalan? Tak ada ya? Oke, jadi kalau tak ada insyaallah kita sambung pada pengajian akan datang yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri saya mohon maafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka 'ilmal khaibin inabatal mukhbitin tabatas sadiqin syukras sabirin. Wa nas'aluka bi nuri wajhika alladhi malaraka na'rashikan tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta na'rifaka haqqa ma'rifatika ma yanbaghi an tu'rafa bi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.